Hola amigos, hoy vamos a hacer el mejor truco de la pelota del mundo, Salam sejahtera. Edisi YouTube kali ini nak berkongsi susah senang part-time YouTuber seperti aku ini menghasilkan konten. Terlebih dahulu hendak ucapkan berbanyak terima kasih kepada yang dah tekan butang tonton video ini. Sokongan korang amat dihargai sepenuhnya. Untuk makluman, aku mempunyai pekerjaan sepenuh masa yang memerlukan komitmen yang tinggi termasuk masa. Oleh itu, tidak ada banyak masa yang dapat diluangkan menjadi seorang YouTuber yang serius. Justru itu, setiap kesempatan yang ada akan digunakan sebaiknya untuk menghasilkan konten sekerap mungkin. Seperti setiap introduksi bermula daripada video ke-10 yang lalu, channel ini akan mengeluarkan video-video mengandungi 3 jenis konten utama, iaitu apa yang top 12, berkaitan sukan dan sharing berkenaan YouTube. Sebelum kita teruskan, sila like, komen, share dan subscribe channel ini supaya lebih banyak video yang dapat dihasilkan. Sebagai peringatan, konten kali ini hanya sekadar sharing kerana setiap orang YouTuber ada cara dia tersendiri. So, bagaimanakah aku sebagai YouTuber pemula yang part-time ini dan secara perlahan ini menghasilkan konten video? 8 langkah kesemuanya. Langkah pertama, mencari topik. Sebenarnya bukan senang juga hendak mendapatkan topik yang bersesuaian walaupun ada 3 kategori konten di depan mata. Pada awalnya, test market buat video simple copy sambil belajar teknik asas. Agak-agak dah faham sikit, try pula kononnya nak jadi pakar pasal YouTube. Ada orang pernah kata si pengajar selalunya juga akan belajar daripada apa yang beliau mengajar. So, itu sebenarnya sebab terkeluarlah konten kedua, ketiga dan keempat yang berkaitan YouTube bertujuan nak cas bateri sendiri. Sebenarnya ada banyak topik yang boleh digunakan. Jangan banyak fikir sangat orang lain dah buat ke belum. Aku buat aja. Rutin aku adalah meluangkan masa kira-kira sejam selepas kerja mencari idea dan topik. Langkah kedua, penyelidikan. Setiap topik yang terpilih mesti diadakan maklumat berkenaannya sebanyak mungkin. Justru itu, penyelidikan atau penyiasatan mendapatkan maklumat-maklumat ini adalah amat penting. Aku letakkan rutin target buat kerja ini untuk 2 hari. Sama juga meluangkan masa antara 1 jam ke 2 jam setiap kali menyelidik. Cakap je 2 jam, kadang-kadang tersasul juga hingga 4 jam pun ada jika maklumat untuk topik itu susah hendak dapatkan. Langkah ketiga, menghasilkan skrip atau point. Hendak buat satu karya macam video YouTube style aku ini yang tidak tunjuk muka dan tidak keluar dari rumah cari atau rekod konten, mungkin ada susah sikit sebab kena adakan skrip atau point yang sesuai dengan topik yang hendak dikongsikan. Kenalah buat karangan, tidak kira pendek atau panjang. Contoh macam video kali ini, skrip boleh digunakan ketika merekodkan percakapan jika hendak suaraku didengari, atau sekadar letakkan sahaja sebagai pengantar kata tanpa suara. Ini pun kena ada sedikit kerja. Kadang-kadang buat skrip ini pun terlebih ambil masa sedikit, iaitu 2 ke 3 jam. Jika perlukan suara, habis saja skrip, terus rekodkan suara. Menghasilkan skrip memang ada tension, tapi merekodkan suara itu ada sikit fun. Langkah keempat, mendapatkan konten video dan gambar. Selepas selesai saja buat skrip, dapatkan konten dari bentuk video dan gambar untuk disesuaikan dengan cerita. Ini pun kerja leceh juga. Tension bertambah sikit kerana memikirkan timeline nak siapkan secepat mungkin. Tidak kurang 2 jam dihabiskan di sini dalam sehari selagi tak selesai. Langkah kelima, mencari muzik latar. Ini proses yang menyeronokkan sebab dapat dengar pelbagai alunan muzik. Ini kerja mudah yang tidak perlukan lebih daripada 30 minit. Langkah keenam, menyunting video. Ini juga adalah proses yang menyeronokkan sebab kita start main cantum-mencantum dan potong-memotong ke semua elemen untuk konten video, iaitu gambarnya, suaranya, muziknya dan special effect yang berkaitan. Ini kalau leka boleh makan berjam-jam nak bereskan. Dalam masa yang sama, thumbnail yang sesuai juga akan dihasilkan. Langkah ketujuh, download ke YouTube channel. Video yang dah selesai test dan dikira puas hati hasilnya akan didownloadkan ke YouTube Studio secepat mungkin. Selepas semua tajuk, deskripsi dan apa yang asas diaturkan, video dijadualkan keluar keesokannya, sama ada pada jam 11 pagi, 3 petang atau 9 malam. Langkah terakhir, nombor 8, penambahbaikan keterangan video.
Ini adalah proses last sekali, iaitu membetulkan sedikit keterangan tentang video di ruang deskripsi, teks, playlist, end screen dan card. Kerja akhir touch-up ini selalunya dibuat di antara selepas di-download ke studio dan sebelum masa ditayangkan. Boleh layan sependek 30 minit kat sini, tapi kadang-kadang ada berjam juga. Okey, setakat itu sahaja sharing macam mana aku buat konten. Harap ia berinformasi dan bermanfaat. Bah, Omar.